Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Fuad dan saya hari ini ingin membincangkan topik CTU 554 iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah kewajipan terhadap melakukan apa yang patut dalam sebuah komuniti. Kebiasaannya, tanggungjawab tersebut berteraskan nilai dibentuk dari amalan agama, budaya atau falsafah kehidupan yang menjadi kepercayaan masing-masing. Sebuah masyarakat yang dapat memahami perkara ini akan mempunyai tanggungjawab yang besar dan tanggungjawab sosial yang sangat kuat. Sebagai contoh, tanggungjawab sosial dibahagikan kepada dua, iaitu dalaman dan luaran. Pada tahap dalaman, tanggungjawab sosial berkait dengan pekerjaan dan semua bahagian yang dipengaruhi oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi jangkauan hasilnya. Pada tahap luaran, tanggungjawab sosial adalah hasil daripada tindakan organisasi, rakan perniagaan dan persekitaran. Kesedaran terhadap kezaliman dan perkara yang tidak betul dilakukan akan dapat perhatian sehingga menyebabkan perubahan sosial. Pengambilan tindakan akan membawa perubahan sosial yang lebih jauh dalam masyarakat, negara dan juga peringkat dunia. Sebagai contoh, aktivisme dan protes yang dilakukan secara damai menunjukkan bagaimana kita harus berjuang untuk membetulkan perkara yang kita merasakan tidak sesuai dalam masyarakat. Perkara ini kita tidak patut mengambil secara melulu oleh kerana ia dapat merosakkan pemikiran masyarakat tanpa menyedari akibatnya. Semua ini dapat berlaku akibat daripada setengah individu yang tidak pengalaman dan tidak mempunyai ilmu. Aras tanggungjawab sosial adalah tentang bagaimana setiap individu boleh memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan peribadinya. Selain itu, individu juga mempunyai nilai yang boleh menjadi betul atau salah dalam tindakannya. Setiap orang juga mempunyai pandangan yang berbeza terhadap orang lain secara individu ataupun kumpulan. Antara perkara yang mempengaruhi nilai-nilai tersebut adalah perkara seperti ideologi dan kepercayaan masing-masing tentang cara dan pandangan masing-masing. Antara isu-isu yang menyebabkan perkara tersebut berlaku adalah seperti kes perkauman yang melibatkan kezaliman dan ketidakadilan terhadap sebuah kaum ataupun kes yang mendiskriminasi sesuatu kumpulan secara tidak rasional. Dengan wujudnya kejadian-kejadian nilai-nilai tersebut, terdapat juga golongan aktivis yang berusaha untuk menerapkan nilai-nilai yang lain untuk masyarakat supaya dapat dijadikan inspirasi dalam bentuk pergerakan reformasi. Seterusnya, kesejahteraan dalam tanggungjawab sosial. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita hendaklah menerapkan sifat toleransi dalam diri. Dengan sifat ini, kita dapat mengeratkan satu hubungan silaturahim antara masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Sebagai contoh, isu di Palestin baru-baru ini yang melihatkan bahawa pihak Zionis Palestin mengebom penduduk Palestin, terutamanya kanak-kanak, wanita-wanita dan penduduk Palestin tanpa belas kasihan. Mereka hanya ingin menampakkan diri mereka yang salah, padahal pihak Palestin yang menjadi kambing hitam dalam isu ini. Kita dapat melihat warga-warga sedunia bangkit dan nampak bahawa yang patut dipersalahkan adalah Israel dan bukannya kaum-kaum Palestin. Sekian, terima kasih daripada saya.